Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Suara tak dengar betul sahabat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tamanya syukur kepada Allah Ta'ala sehingga jam lebih kurang pukul 1:17 ni kita masih hidup. Ada setengah orang pagi tadi datang. Saya dalam tempoh seminggu ni baru dapat anak kecil, seorang lagi, anak ketiga. Dalam tempoh seminggu tu juga kita kehilangan seorang ulama. Dalam tempoh seminggu. Jadi ada yang pergi, ada yang dah datang. Yang hidup pun berebut, yang mati pun berebut. Yang mati nak dikebumikan, tanah pula tak ada. Yang hidup nak cari roh. Allah pesan dalam suratul Insan, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Aku bagi kamu jalan imma syakira. Terpulang kamu sama kamu nak bersyukur, wa imma kafura. Terpulang. Aku bagi kamu jalan, kamu bersyukur pun boleh, nak kufur pun boleh. Rehat pukul 1 sampai pukul 2, nak makan boleh, nak duduk surau boleh, nak solat boleh, nak makan pun boleh. Datang surau nak dengar kuliah boleh, nak nyaduk kat dinding pun boleh. Tak ada masalah. Betul Dia tak ada pasal kuliah. Betul Boleh bang? Tidak masuk perli dah ni. Mana boleh menyandar, boleh santai, boleh. Kau pandai Tidak. Saya pertama kali sampai ni, alhamdulillah pertama kali sampai. Datang KL tahun 94 waktu bujang dulu lah. Dia datang sini juga. Dapat tadi call dalam pukul 11.30. Ustaz orang sahabat kita tak tolong bagi kuliah. Kebetulan bawa balik daripada JPN daftar anak tadi lah. Saya ingat tak tempat daripada rumah pukul 12 sampai sini tadi 12.45 naik motor. Boleh tahan juga daripada Sungai Buloh. Boleh tak? Pukul 12, 12.45 daripada Sungai Buloh sampai sini 40 minit boleh? Boleh tak? Kategori rempit je dah. Rempit juga dah. Jangan sampai boleh tak jasa polis kat bawah tu. Saya pakai sini boleh tak? Tak pernah datang ni. Tak nak pakai bawah tak tahu. Kan turun bawah tak jumpa motor. Tu hal dia. Allah bagi jalan. Inna hadaina usabila wa imma syakura wa imma kafura. Allah bagi dah jalan. Nak syukur boleh, nak kufur pun boleh. Hidup kita tak panjang. Hidup kita antara, kalau kita hidup di baru lahir itu antara qomat dengan azan. Itulah hidup kita sebenarnya. Ada. Kita bayang hidup kita hanya umur kadang 40, itulah kehidupan. Kalau tak ada umur 40 lah. Kalau 60 ya 60. Panjang ke antara qomat dengan azan? Tak apa, panjang. Satu dengan pukul 2 tu lah macam-macam tu. Nak makan, nak buang air, nak solat, nak dengar kuliah. Macam saya cuma nak kongsi sikit, saya sebenarnya mewakili satu NGO lah yang dinamakan Pertubuhan Kebajikan Amal Prihatin Selangor. Nanti saya cerita sikit lah latar belakang NGO saya. Fokus tak banyak, hanya fokus masyarakat, isu-isu homeless, mu'alaf dan ibu tunggal. Fokus isu saya. Semuanya katakan gini. Ini dalam katakan dalam mood Maulid Rasul. Saya ingat kalau saya di Johor lah, tetap kalau ada kawan-kawan yang dari Johor, saya jaga dulu. Di Johor kalau Maulid Rasul ni sebulan pun kadang tak habis. Maulud je kerjanya. Tak habis. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'u
fattabi'uni. Allah kata pesan Muhammad pergi sampaikan kepada manusia, qul in kuntum tuhibbunallah. Jika kamu kasihkan Allah, fattabi'u, ikutlah ikutlah. Surah Al-Imran. Dan juga saya nak kongsi satu ayat lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat kefarduan puasa. Boleh baca tak ayat ni sekarang? Baca. Boleh? Lambat lagi Ustaz nak puasa. Lambat lagi nak puasa. Tapi pesan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nak kongsi perkataan tattaqun itu je. Kutiba fardu kakak kamu solat. Kalau tuan bayang cuba, kalau dah boleh balik itu hari, dah boleh balik sampai sekarang, kalau umur tuan 60, 40, tolaklah berapa tahun tuan-tuan dah lepas puasa. Agak-agak tuan-tuan puasa tak? Agak-agak lah, kalau dah 20 tahun puasa, agak-agak puasa tak? Cuba renung sekejap, dia tak? Sejak dalam tengah hari ni, 80 minit ni, renung sekejap sama ada kita ni puasa atau tidak. Pasal la'allakum tattaqun. La'allakum, terjemahan bahasa kita, bahasa mudah kita, mudah-mudahan. Asal bahasa rohnya tu, kod-kod lah takwa. Dengan puasa tu, kod-kod lah kau boleh bertakwa. Dia tidak pasti. Puasa tidak pasti kamu bertakwa, tapi la'allakum, Allah kata mudah-mudahan kamu bertakwa. Puasa yang lepas sampai sekarang ni dah Rabiul Awal. Sekejap lagi Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan. Bila sampai Ramadan dah pening, nak cuti tahun lagi, baju raya lagi, minyak dah naik lagi. Sebab tu lah tuan-tuan dapat keistimewaan tidak duduk Petronas ni. La'allakum berapa bulan kita meninggalkan puasa sampai ke hari ini kita takwa lagi tidak? Nak renung itu je. Puasa itu hari sampai ke hari ini kita masih bertakwa lagi atau tidak? Nak renung itu. Dulu Ramadan satu hari boleh dapat satu muka Quran. Sekarang habis. Siapa masih lagi mentalaah Quran? Sekurang-kurangnya satu hari satu muka. Dulu Ramadan boleh. Kalau waktu ni datang Zuhur ni kan tak makan. Datang kuliah kerana tak makan ke kerana kuliah Zuhur? Ada dua perkara beza tu. Betul tak? Dulu Ramadan boleh baca Quran. Hilang Ramadan, hilang Quran. Kita marah bila orang menghina Al-Quran, tapi tak langsung sebenarnya kita juga menghina Al-Quran. Kita ambil Quran, bila start anak-anak periksa baca Yasin ramai-ramai, akhirnya Quran hanya tinggal sebagai jampi. Itu dibawa orang Islam. Betul tak? Malam Jumaat ada yang baca 7 mubin, macam-macam kaedah lah dalam Yasin. Kita jadikan Quran ni sebagai ayat jampi. Betul tak? Tak ada yang kata, yang Rasulullah kata fattabi'uni, ikutlah aku tu, tak. Saya biasa dengan isu-isu masyarakat ni. Pernah juga mengajar di penjara Sungai Buloh. Isu saya mengajar tu, kelompok saya mengajar itu, kesalahannya dipanggil 377, Akta 37 atau Akta 377C, kalau tak silap saya dia panggil itulah. Rogol, liwat, sumbang mahram. Yang paling muda saya ajar umurnya dalam 79 tahun. 79. Ustaz, kalau saya panjang umur, tahun depan saya bebas 80 je. Ada dalam tu bukan orang calang-calang itu, yang duduk pondok 20 tahun ada. Kita ngajar dia boleh ngajar kita balik. Dia tapi tuduhannya 37 tu rogol, liwat. Berat tuan-tuan. Tengok dalam parlimen ada sebut tahun 2009 pendaftaran anak luar nikah sahaja waktu itu 19,000 yang berdaftar.
tak ada bil. 19 hari. Dia menyebut, pegawai itu silap saya, dia sebut kadar kenaikan anak luar nikah setahun kadarnya 1,000. Tahu kalau 2009 19,000, 2010 mungkin 20,000 atau lebih. Tuan-tuan cuba kali anak ini, kali sehingga jangkaan 20 tahun lagi ke, hampir penduduk Malaysia ini akan dipenuhi oleh anak luar nikah hampir 500,000 juta. Itu yang saya kira daripada 2009. Kita congaklah 500,000 juta anak luar ni nikah. Sebelum tu lagi, itu yang belum dicampak daripada tingkat 6, tingkat 12, yang dah melampari, yang hidup, yang mati, yang dibankan, yang tak dibankan. Yang didaftarkan aja lebih kurang dalam 9,000. 19,000. Cuma boleh renung sekejap waktu ini Zuhri, renung sekejap masalah masyarakat kita. 19,000 ni, betul tuan-tuan waktu nak menikahkan anak, bukan tanya bapa aja, tanya surat beranak. Anak tu ada PIN kata tidak. Sekarang ni nama anak saja, nama dalam status saya tengok itu hari yang kes yang tunjuk. Anak saja pun nama mak, bapa tak. Dia dulu dia binkan Abdullah kan. Binkan Abdullah, sekarang dia tak ada. Nama anak saja. Lepas tu kosong apa tu? Lepas tu nama mak. Cuba renung. Tuan-tuan dah ada anak sekarang. Kata anak tuan-tuan sekarang umur 10 tahun. Lagi 15 tahun ke 25, habis sekolah, universiti nak kahwin. Menantu tuan-tuan tu macam mana rupa? Dia ambil pilihan sendiri. Kena kawan. Lepas tu jumpa mak, ada kawan mak, nak tanya masuk. Membayang waktu tu nak menikahkan anak. Mak ingat baik-baik. Waktu nak menikah anak tu tak sah taraf. Tuan nikah, alhamdulillah. Yang tak menikah, saya duduk mengajar dalam itu, suami duduk dalam, isteri kat luar, ada 3 orang anak. Cuba bayang masyarakat macam mana. Laki kat dalam, isteri kat luar, ada 3 orang anak. Macam mana je? Berat lah. Dia ngadu kat saya nak buat macam mana, saya pun tak tahu. Nanti air mata nak buat macam mana pun tak tahu. Nak minta cerai, birokrasi naik. Saya cerita isu masyarakat. Cuba renung sekejap. Anak tuan-tuan umur 15 tahun kali 15 sekarang ni, 10 tahun nak pergi nak kahwin. Lebih kurang lah 10 tahun ni, cadang kalau 25 nak kahwin lah. Kalau 30 lah. Waktu tu nak cari anak, cari menantu, macam mana cari? Ketika anak luar nikah ni merata-rata kat Malaysia ni. Apa sekarang persoalannya? Apa usaha kita untuk mencegah berlaku anak luar nikah? Berat, terlalu berat kan? Ya? Perjuangan ini menuntut pengorbanan. Cara terbaik di kalangan tuan-tuan gini lah. Tengok saudara kalau ada ke sebelah tu ada anak perempuan, cuba panggil tunang hidup dia tak? Man, ni kalau hidup lagi kita berhidup, anak kita berbesan. Tempas sekarang, boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Tempas sekarang. Tak boleh. Tak ada anak. Macam mana nak buat? Cuba fikir satu langkah macam nak buat dengan anak luar nikah. Dia tak bersalah. Berat kan? Berat, okay. Itu belum masuk isteri buat hubungan dengan suami lain. Hak ni lagi bahaya. Saya bukan menakutkan tuan-tuan yang duduk dalam office bini lah. Tapi benda ni memang belah. Saya ingat tahun 2010 tu kes lelaki meniduri isteri orang 60 orang dalam Harian Metro kata saya. Cuba carilah. 2010 kata saya. Dalam 3 bulan lepas, 3 bulan atau 4 bulan lepas, budak lelaki 11 tahun rogol kanak-kanak 9 tahun. Jemaah. Hak yang kahwin ni lagi masalah. Hak kahwin lagi masalah. Kalau dia buat hubungan di luar.
dia ada suami. Hak ni lagi payah nak kesan. Buat di luar ada suami, balik dia balas dengan suami. Bila balas dengan suami campur benih tak? Campur apa? Benih. Sebab tu sabit kesalahan dari segi hukum Islam hudud. Muhsan, perempuan berkahwin, lelaki berkahwin, hukumnya rejam sampai mah. Hikmah yang Allah buat. Pasal apa dia bercantum benih? Benih suami yang betul dengan lelaki yang lain. Hak ni, isu ni lagi bahaya. Lelaki tak nampak, pasal lelaki tak penting. Perempuan, isteri kita, anak perempuan kita yang dah kahwin, tanggungjawab tuan-tuan tu pasti berat. Tanggungjawab kita sebagai ayah. Pasal 4 golongan ni boleh tarik kita: mak, adik perempuan, kawan, isteri. 4. Kita lelaki, macam mana nak lepas? Siapa di kalangan tuan-tuan yang tanya anaknya lelaki, terutama lelaki, balik atau tidak sekarang? Jangan dia tanya. Belum. Anak yang paling tua 8 tahun. 8 tahun tuan-tuan ambil dah lebih kurang dalam 9 atau 10 Hijriah. Jangan tengok masih Hijri. Dia naik besar sikit, dia darjah 9 tu tahu tak boleh tanya. Along, kalau yang sulung Along balik atau tidak? Memang bapak memang tak pernah tanya pun anak. Sebab tu kadang anak-anak umur 12 tahun, darjah 6, Sabtu Ahad tak sekolah. Ayah tak kejut tak kejut subuh pun. Pasal biasa kejut pasal nak pergi sekolah. Sabtu Ahad tak kejut pasal tak sekolah. Patut kena kejut tu. Sekarang 9 atau 10, cuba tanya. Kalau dia dah balik, sudah mukallaf, dia ada 5 hukum. Wajib, sunat, haram, harus, makruh. Mukallaf sudah jatuh hukum wajib untuk solat. Tapi mak bapak gagal dalam menekan isu balik. Anak kecil lagi, anak belum sunat, mana tak? Masa tak sunat belum 12 tahun. Kalau dulu kita ingat di kampung dulu, selagi kita khatam Quran tak ada harapan. Haji. Ya, zaman-zaman kita saya memang merasa tu. Tak sunat tak ada harapan engkau. 13. Sekarang umur 10, long sunat. Okey ya. Angan nak sunat sekali. Sekali long sunat, angan nak sunat. Pak anak lelaki. Tapi penekanan tentang balik. Bila balik, hukum. Solatnya, auratnya, pergaulan dengan mak bapak macam mana, pergaulan dengan kawan-kawan macam mana. Kita sebagai ayah sekarang ni memang renunglah baik-baik masing-masing. Kalau perempuan biasanya mudah nak kenal, kan? Mudah kenal. Pasal kalau balik dia ada head. Itu biar mak tanya. Boleh mak? Lepas ni kena tanya anak lelaki, balik atau tidak. Bila balik, solat, tutup aurat. Kegagalan sekarang tutup aurat. Dia berjangkit-jangkit dah, dia tak solat, dicuai solat, dicuai aurat. Nanti gejala luar-luar ni berlaku. Pasal kita tabi'un ni tak. Pasal suruh solat ni, Rasul kata 7 tahun, ajar kamu anak kamu solat. 10 tak solat batal. Jadilah macam saudara kita di Swi. Patut kita kena tahniah dengan bapak tu, yang merawatan anak kadang tak solat. Itu semua Allah nak bagi tuan-tuan, hikmah Allah nak bagi. Jadikan isu Sweden tu supaya kita cerna sikit. Mak dia terpukul, ayah pukul kerana anak tak solat. Ya tak solat, saya cerita dia. Solat. Kita tak pukul anak tak solat. Kita pukul anak tak makan. Pukul anak tak mandi. Yang lebih dahsyatnya,
Anak kita belum balik pun kita pukul bagai nak rap. Tak mandi habis kayu habis kita belasah. Padahal tak ada hukum pada waktu itu. Patut belasah tu hak yang tak nak solat dekat luar tu. Lagi tara gitu lah kan. Tapi tak ada penekanan lagi solat. Bila solat, menetapi solat ni dia menepati waktu. Tuan-tuan yang menjaga solat, insya-Allah dia menepati waktu. Dia tahu dah waktu zuhur itu kalau nak rehat 1 sampai pukul 2 je. Jadi tidak bolehlah solat waktu 2.30. Puasa itu dosa tanggungjawab kerja. Kita pun tinggal man jaga tempat kerja kan nak solat. Tadi pukul 1 ke 2 makan nyando kat depan. Padahal bukan wajib makan. Wajib makan ke? 1 ke 2? Tak apa? Tak wajib. Begitu juga persekolahan. Tidak wajib hantar anak ke sekolah kebangsaan. Sekolah menengah tak apa. Yang wajibnya beri pendidikan. Itu konsep. Tapi bila tak ada, kita tak sempat sibuk, itu timbulnya institusi persekolahan ni lah. Tak sempat ayah hantar pun sekolah. Jadi tidak salah lah. Tuan-tuan tak hantar anak ke sekolah kebangsaan, tidak salah. Boleh hantar tahfiz, boleh. Tahfiz nanti macam dia cik makan ustaz. Bukan ada sijil. Tak ada sijil. Dalam keadaan gitu, kita lupa kita sudah syirik pada hukum adat. Kita ada beberapa hukum adat, hukum syarak. Hukum adat, betul, kalau tuan-tuan nak kerja Petronas, sekurang-kurangnya yang ada sijil, kan gitu kan. Tapi nak tak tangga gaji macam mana kalau tak ada sijil? Macam saya tak boleh tak ada sijil kan. Duduklah kat surau je. Betul tak boleh lah masuk kalau nak Petronas tak skill kerja apa, sijil tak ada. Tapi hidup tak? Hidup pasal syarat rezeki Allah ini isu masyarakat. Sekarang balik turun tengok balik, bincang dengan rumah. Kita ni banyak tinggal ni. Quran dah banyak tinggal. Tak dulu boleh baca satu hari satu muka surat. Sekarang hilang. Quran ke mana, kita pun ke mana. Dulu berebut baca satu hari nak khatam. Itu pun syak tipu Tuhan lagi pun. Dia buat grup halaqah 3-4, kau Baqarah, kau Ali Imran, kau Nisa, kita dah kira khatam 3 Quran. Mana 3 surah apa? Dengan Tuhan pun nak seorang baca juzuk pertama, kumpulannya baca juzuk kedua, kumpulannya juzuk 3. Jadi seolah-olah kita dah baca 3 juzuk. Banyak orang buat gitu. Dengan Allah pun dia bagi kira suku macam orang yang sembah batu tu lah. Dulu zaman kita budak, dia letak buah pun original buah kan. Pisang, limau original kan. Sekarang plastik kan. Lampu dulu lampu yang betul kan dia letak. Sekarang lampu elektrik tu, lampu yang merah tu. Dia tipu Tuhan, sama dengan kita tipu Tuhan. Sama tak? Keadaan yang sama. Konon-konon kat dapat khatam. Kan ngelak gitu. Tahun ni punya Ramadan tukar sikit pendekatan. Jangan kejar khatam itu. Allah sebut afala yatadabbarun. Kenapa kamu tidak menyelami? Tadabbarun tu merenung, tu kaedah tadabbarun lah. Afala. Ni Allah tanya ni. Afala taqilun, afala alif, fa'ala alif, afala. Apakah engkau tak kilun, tak mikir? Kalau bahasa kasar kita, ni tak ada otak kan. Bahasa kasar kita lah. Allah sebut tu afala tadab. Siapa yang tidak baca bahasa Arab, tahun ni tukar sikit perkataan. Beli Quran yang ada terjemah. Dekat pasaran tukang terlampau banyak harfiah tu kan. Beli. Tapi mahal. Dalam 190, 200 lebih dah. Murah sikit, mahal sikit daripada Astro lah. Astro sebulan pun 100 lebih dah. Boleh beli aja. Boleh, orang boleh baca kan. Tapi Quran harfiah ni berat nak beli. Berat. Sebulan tuan-tuan dapat gaji
Berapa yang tuan-tuan peruntukkan untuk membeli kitab agama? Berapa? Tak ada. Paling tidak pun surat khabar, kan? Surat khabar. Tapi kalau okok satu hari downhill tu RM12 sekarang. RM12. Ya, tak sok okok Alhamdulillah. Ya, so kalau tak ada downhill ambil RM10 senang kira. Sebulan dah 300. Sebab tu tuan-tuan kalau nak belajar ekonomi, kena belajar usaha okok. Dia memang cukup bajet, pandai. Memang pandai berji. Sesat macam mana pun bajet okok tak pernah orang isap okok ni dia putus okok, tak ada. Tuan tanya dia siapa isap okok pun. Jangan marah isap okok ya. Kita based on apa? Experience. Pasal saya dulu isap okok. Saya isap okok. Bila saya boleh berhenti, tuan-tuan boleh berhenti tak? Boleh ya, siapa cakap tak boleh berhenti? Boleh berhenti? Allah ajar dengan puasa. Puasa 12 jam tak sampai 12 jam pun. Subuh ke 6, lebih kurang 12 jam, lebih kurang lah tak? Lebih kurang. Boleh berhenti tak? Boleh. Boleh tahan tak? Tapi habis puasa, habis puasa, habis buka, sambung balik. Maknanya Malaysia Malaysia boleh je. Banyak kita peruntukkan duit kita sebulan, kita habiskan benda yang tak tahu ke mana pun. Nabi pesan banyak kali 3 perkara je nak masuk dalam kubur, bukan banyak sangat pun. 3 perkara. Sedekah jariah tu maksudnya yang berkekalan. Atau ulama terjemahkan jariah itu adalah wakaf. Wakaf dia berterusan. Ilmu yang memberi manfaat dan juga anak yang soleh. Ini 3 perkara. 3 perkara pergi ke kubur, 2 balik, 1 tinggal. Saudara mara, harta, amalan. Amalan tinggal, saudara mara, anak pinak semua balik. Kalau tuan-tuan ada Alphard, kan? Ada Alphard, kita jangan jemaah mahal. Yang hantar ke kubur C20 tau. Tahu C20? Nissan C20. Abang tahu kan? Nissan C20 tahu kan? Kalau kat kampung tu lah Nissan C20. Sekarang ni kalau masjid-masjid dia macam ada setengah bank dia bagi high ace. Mau sikit kan. Tinggallah kita Alphard kita tu. Untuk dipergaduhkan oleh waris betul. C20 nak rebah dah. Kita duduk kat kampung. Ben jenah. Ben tu lah nak bawa kita baik. Dia tak banyak pun, bekalan kita tak apa. Anak mesti anak yang soleh. Supaya tuan-tuan tinggalkan harta, anak tu tahu nak menguruskan harta. Yang mendoakan kita anak. Kita tak ada mahal menjemput ramai baca tahlil. Kan? Kita pun baca. Sekadar ni baca pun. Yang penting anak soleh tu mendoakan kita. Dia tuan-tuan balik ni, kan malam kalau balik lewat, tuan-tuan pergi, matahari tak keluar, balik matahari dah tenggelam. Pergi tak nampak matahari, balik tak nampak matahari. Kadang-kadang boleh lewat, anak dah tidur. Cuma renung tengok anak daripada alung, hangar, udah ucu sampai ke bawah. Cuba agak renung, besok ni kalau aku tak ada ni siapa agaknya? Yang jadi imam aku ni besok. Imam jenazah. Siapa besok nak mandikan aku? Boleh mak? Agak-agak fikirlah besok siapa nak menyempurnakan mayat kita. Anak yang soleh aja. Itu hari lepas buat khusus jenazah remaja. Alhamdulillah ada juga sambutan dalam 50 orang di surat masjid tempat saya itulah. Alhamdulillah. Anak muda tapi kena ajak. Mungkin setengah pada kita tak ada pengalaman pun.